Cyber. Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang bergembira kerana tol percuma. Wah. Takkan tak bergembira. Apa lagi yang menggembirakan kita? Makanan ringan. Ya, yang cepat ni. Okey, kita kembali dalam Scroll Cyber. Hari ni nak bicara berkaitan dengan semalam Mama. Ada satu berita tau yang dimuat naik. Dikatakan ada ibu, ada bapa yang telefon cikgu. Yang cakap, jangan bagi anak saya makan jajan, makan cekedis, makan chips masa zaman akhir tahun. Kita kerja, anak-anak dekat sekolah, duit belanja kita dah bagi. Tapi ni bukan pasal duit belanja yang beli. Ni fokus dia kepada ada ibu bapa yang beli cekedis untuk jamuan hari hujung tahun. Oh, maksudnya anak dia tak bawa tapi anak orang lain bawa. Dia kan macam potluck. Tahu potluck? Tak. Tahu tak? Tanya. Tahulah. Kamu awak panggil apa? Kamu awak panggil apa? Food sharing. Food sharing. Food sharing tu kenapa lain sangat jadi ada yang marah. Ada yang kata jangan bagi anak saya makan dia kata jajan ni tak boleh. Macam-macam jajan ada. Saya tak izinkan anak saya kat rumah mereka tak dapat makan. Cikgu jangan nak bagi anak saya. Tapi itulah makanan ringan ni sangat menarik kanak-kanak. Ada banyak sebab tau. Rasa dia, harga dia, warna dia. Tapi itulah, jangan lupa dia ada perasa tiruan. Okey, tapi kan macam semalam dalam video kita Amar dia kata dari dulu Amar makan cekedis, dari dulu Amar makan jajan. Elok je. Cumanya Amar tanggal gigi je. Kita ini pakai gam tak? Kita nak tanya dengan doktor. Apa sebenarnya kesan makan cekedis? Apa kesan makan jajan? Makanan ringan ni. Takkanlah tak boleh rasa sikit pun. Buat rasau-rasau. Buat rasau-rasau deh. Tapi itulah dia. Difahamkan makanan ringan ni pun dia boleh ubah kelakuan anak-anak. Betul ke? Kita tanya dengan Dr. Habib Bakri, Doktor Kesihatan Klinik Alivia bersama-sama dengan kita. Hello, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama nak jawab makan jajan. Selamat pagi. Selamat pagi, doktor makan jajan. Makan chewing gum. Okey. Doktor, ini berkaitan dengan situasi lah semalam ada berita dinaikkan. Ada ibu bapa telefon cikgu marah-marah. Dia kata dekat rumah anak dia tak makan cekedis, anak tak makan chips, anak tak makan jajan. Bila jamuan akhir tahun penuh atas meja. Jadi Amar tanya, tak boleh ke budak-budak nak makan jajan sikit-sikit? Saya dulu doktor pergi sekolah beli jajan, balik sekolah beli jajan, petang makan jajan. Itu yang sekarang kena pakai gam tu gigi dia. Macam mana doktor? Sikit-sikit tak boleh ke? Okey, macam ni. Dia jajan ni seperti yang disebutkan tadi, banyak bahan dalam dia. Dia ada pewarna, ada perasa, dia ada gula, ada trans fat. Itu semua benda-benda yang mendatangkan kesan pada kita semua, bukan setakat kanak-kanak sebenarnya. So jadi yang pertama yang paling penting, dia benda ni bukan kita kata boleh sikit pun tak boleh ke, banyak ke boleh ke. Sebab benda-benda ni dia boleh menyebabkan ketagihan. Antara penyebab ketagihan, manis tu sendiri boleh menyebabkan ketagihan. Trans fat tu juga boleh menyebabkan ketagihan. So itu yang pertama yang bahaya. So bila dia ketagihan, pada waktu yang dia tak dapat, dia akan mula jadi moody. Jadi start ada yang teruk sampai ke tahap mula jadi depression. So jadi benda-benda macam tu yang kita bimbang. Dan gula juga bila dia ambil terlalu banyak. Betul lah kita kata makan sikit-sikit je. Tapi kalau macam kat sekolah ni, kalau perasan, yelah, kita faham mak ayah kadang-kadang ada yang sibuk semua, tiba suruh potluck, memang payahlah beli, macam itu je senang. Tetapi bila berkumpul ramai-ramai ni, anak-anak akan start rasa sikit sini, dia jadi banyak. So pengambilan gula yang banyak dan bahan-bahan yang banyak ni, dia akan menyebabkan anak-anak akan susah untuk fokus kesannya. Yang kedua, dia akan boleh jadi hyperactivity dan setengah tu dia jadi kasar. Jadi kasar. Jadi itu yang kalau kita tengok ada anak-anak tu senang je buat kat orang. Gurau dia kasar je, pukul-pukul macam tu. Datang-datang lepuk kawan ada faktor. Ya, dia jadi agresif. Sometimes because of faktor dia makan makanan ringan ataupun minuman ringan yang ada soda, gula yang tinggi menyebabkan dia jadi hyperaktif. Hyperaktif tu bila dia tak boleh nak tak ada orang yang boleh nak compete dengan keadaan dia hyperaktif, lama-lama dia geram. Geram dia jadi agresif.
So jadi itu antara-antaranya. Dan kemudian juga yang paling penting, especially di Malaysia, banyak semua benda ni menyebabkan berlaku peningkatan kes obesity, terutama di kalangan kanak-kanak. So bila jadi obesity akan menyebabkan anak-anak kita akan mula jadi rasa malu, rasa rendah diri bila tengok kawan-kawan yang tak obesity, kawan-kawan yang lain yang biasa saja. So ni mula-mula dia menyebabkan dia punya keyakinan diri menurun. Akhirnya nanti bila dah ada kawan-kawan yang mungkinlah cara gurauan dia tu tak berapa elok, dia sebut kau ni gemuk macam ni, rendah-rendah kan. Lama-lama dia jadi makin tertekan. So kesan-kesan yang macam ni boleh menyebabkan, adakah makan sikit tu akan terus jadi? Tidak. Sesekali, tetapi ada mak ayah memang dia buat peraturan dekat rumah memang langsung tak ada. Memang langsung tak ada. Dan memang kita lihat ini antara faktor lah yang banyak menyebabkan perkara-perkara yang saya cakap tadi. Yang pertama, ketagihan. Yang kedua, dia akan menyebabkan anak kita jadi hyperaktif. Yang ketiga, dia akan menyebabkan anak kita jadi agresif. Yang keempat, menyebabkan anak kita hilang ataupun payah untuk fokus. Dan akhirnya boleh menyebabkan anak-anak kita menjadi kurang keyakinan diri disebabkan oleh obesity, dan boleh menyebabkan juga depression. Itu yang kita bimbang. Dan tapi kalau benda, ialah kadang-kadang bila ramai tak boleh nak elak semua tu, satu cara macam mana kita nak bantu adalah kita didik anak kita sendiri. Pendidikan daripada rumah, maksudnya macam saya sendiri pun, saya akan setiap kali kita keluar pergi mana-mana tu, contoh kita pergi ke tempat dinosaur KRU tu ke, kan, so ada jual jajan-jajan, kita memang terangkan why no. Yang kedua, kita bawa bekal kita. So bila keadaan-keadaan macam ni, bila anak minta jajan dan sebagainya, kita dah ada bekal kita bagi dia makan tu, dan kita explain why. So benda-benda tu kadang-kadang anak tak respon, ya saya faham, dia mengamuk. Tetapi bila berulang kali kita amalkan kadang-kadang macam tu, lama-lama anak-anak akan faham. Dia akan buat. Dia akan buat. Doktor, saya nak tahu berkaitan dengan ketagihan ni, sebab sebelum ni kita cuma dengar ketagihan dengan gadget kan. Saya jarang dengar ketagihan dengan makanan ringan. Sampai satu waktu macam mana kita nak tahu bahawa anak kita dah mula ketagihan dengan cekedis, jajan dan makanan ringan ni? Antara tanda-tanda dia adalah bila dia minta ataupun ada kat rumah ke, dia nak makan. So dia satu, bila dia nak makan, dia nak habiskan terus. Itu antara contoh. Yang kedua, kalau dia tak dapat, dia mengamuk. Dia akan tantrum semua. Itu pun antara tanda-tanda. Dan yang ketiga, kita boleh tengok perubahan jika anak-anak kita ambil makanan ringan, dia akan jadi hyperaktif tu. Dia akan jadi ganas. So itu antara tanda-tanda. Dan every single day dia akan nak ada benda tu. Kalau yang nak air, saya ada jumpa pesakit saya, memang anak dia minum air Coke. Air Coca-Cola je. So jadi every day ayahnya memang kena beli. So itu antara tanda-tanda. Dan itu memang confirm ketagihan. Dan yang kita bimbang, yang paling muda pesakit bersama dengan saya, umur 9 tahun dah pun diabetes. 9 tahun diabetes. So jadi so jadi ini antara benda-benda. So daripada sikap anak-anak tu sendiri, kita dah boleh nampak ada tanda-tanda awal. So dia sentiasa minta, kalau tak dapat dia tantrum. Itu dah tanda-tanda awal lah. Tapi kan doktor, nanti ada mak ayah cakap, doktor, saya beli kopop yang sayuran je, perisa sayuran. Perasa sayuran boleh ke? Boleh Kacang ke? pis. Kan sihat tu. Perasa jagung. Perasa jagung. Batuk doktor dengar dengan kita. Kita kena tengok. Dia kena tengok. Kita kena tengok bahan-bahan. Yang ada yang jajan-jajan, dia tak manis. Tapi dia ada MSG. Dia ada lemak trans fat yang saya cakap tadi. Dia ada pewarna tiruan dan dia ada minyak yang tinggi, of course. So jadi MSG itu sendiri, kandungan garam dia adalah sangat tinggi.
trans fat boleh menyebabkan dekat bahagian otak kita ni, dia boleh mengganggu dekat hypothalamus kita. So ini akan menyebabkan anak-anak tu akan jadi susah nak fokus, akan jadi dia akan ada chemical effect dalam otak yang menyebabkan dia jadi ketagihan, dia jadi rasa keringin, semua benda tu. So jadi tidak semestinya manis tu, tetapi lebih banyak lagi benda lain, garam MSG, trans fatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya minyak yang berlebihan dan juga pewarna. Jadi dia bukan sekadar kerana kandungan gula yang tinggi, yang mana yang kita beli yang tak ada tu, kecuali benda-benda yang memang organik. Yang mahal memang lah. disahkan organik, sebagainya, itu je. So benda-benda macam tu. Cuma dalam keadaan kita hari ni, lebih banyak orang nak mengejar masa dan sebagainya. Benda-benda ni memang kita nak kena hadapi setiap hari. Sebab tu saya kata tadi, benda yang pertama yang pada saya nampak lebih berkesan adalah kita mula ajar anak kita. Doktor. Memang permulaannya bila mak ayah tengah dengan cikgu tengah lain. Mak ayah tengah bukannya ikut pun, kan? Tapi nampak macam doktor sebenarnya emosi, benda nampak macam doktor tengah macam menghadapi situasi sama dengan ibu bapa lain. Ya, sama je anak-anak saya pun. Okey. Maksudnya normal lah. Tetapi kita lihat nama dia ada input tu. Okey. Dia ada input. Kemudian lama-lama dia akan amalkan. Okey. Okey, baik. Terima Itu kasih doktor. Terima kasih Dr. Habib Bakri, Doktor Kesihatan Klinik Alivia bersama dengan kami untuk panduan dan nasihat tu kita kena ajar anak kita dulu. Thank you doktor. Terima Bye. kasih. Okey. Okey. Tu Doktor Habib lah kongsi. Tapi Abang, ya. ni nak tengok. Allah, Saya rasa mana awak pula tipu benda? ni. Kenapa pula saya tipu? Tengoklah kesan sampingan yang dah berlaku sekarang. Kenapa? Apa dia? Awak hyperaktif. Kadang-kadang garang, agresif. Yang lain tu saya tak nak sebut. Nanti orang kata saya body shaming. Comel. Macam tu. Awak makan jajan sekolah lu. Sesekali ku rasa teringin. Ui, ya Allah, teringatnya kan jajan Malaysia kopok zaman dulu-dulu kan. Macam-macam. Ada yang dah tak ada kan. Tapi saya nak kongsi lah kopok berita. jagung bimbin. Saya tak nak sebut jenama. Dia tak taja kita. Tapi nak bagi tahu. Tapi itulah nama kan kita sebut lain. Ramai ibu bapa yang mempersiapkan juadah untuk bawa ke anak-anak. Tapi ada ibu bapa bukan je telefon cikgu tau ada ibu bapa dia marah dalam grup sekolah tu. Ayo. Dia cakap macam ni, ada bagi tahu mak ayah tolong jangan bawa cekedis pergi jamuan bawa lah buah-buahan ke apa. Macam dia sound ibu bapa kat dalam grup. Tapi kalau misalnya kata mak ayah yang tak berkemampuan, nak beli buah mahal dik. Nak beli buah, nak potong-potong semua mahal. Bawa lah biskut kering. Tak ada rasa pula. Budak-budak tak suka. Tapi kan tahu tak ni, ada seorang cikgu ni dia kata kan, bukan cikgu, seorang ibu bapa dia kata, tahu tak budak-budak ni rasa makan jajan adalah satu nikmat yang paling besar masa kanak-kanak tau. Dan deretan susunan jajan ni adalah benda yang sangat menggembirakan anak-anak, walaupun jajan tu tak elok. Tapi kata dia, tapi untuk anak-anak kan, bagilah pengecualian sehari dua dalam setahun, terutamanya saat jamuan kelas seperti ni. Apa salahnya mereka rasa setahun sekali. Macam raya setahun hanya sekali. Saya rasa gampang dalam kita bawa topik makanan jajan ni, nak tak nak kena tersebut jugalah nama-nama dia. Nak merasionalisasikan tindakan lah tu. Bukan merasionalisasikan tindakan, dia nak bagi nampak lebih. Oh, inilah dia kopok dia. Kita nak dengar juga pandangan ibu bapa. Ya. Apa kata ibu bapa telefon kita? 0326927939. 0326927939. Ibu bapa okey ke? Ataupun sebenarnya anda bawa je? Betul. Bagi ke anak-anak makan jajan ni? Kan sebabnya ataupun cikgu buat jamuan akhir tahun, cikgu pula yang beli jajan. Sebabnya tengok ni, ada seorang sahabat kita, dia kata, alamak, saya malas nak masak. Rasa pula sebab hari ni jamuan sekolah anak, saya belikan dia setiap mami 40 bungkus. Jual ke kak? Sampai 40. Itulah cerita pasal kopok jagung tadi tu kan. Dulu 20 sen je betul. Beli 20 sen. Dalam tu dia ada 2 batang. Oh ya Allah, sedapnya. Okey, awak tengok ni, Nora Adila ni dia fitness trainer tau. Dia kata, Raifa, I fitness trainer. Anak-anak, I bagi je makan fast food, jajan-jajan. But limitkan lah. Yang penting anak-anak aktif dan pemakanan yang lain kita monitor. Bila yang tak ada ilmu ni, acah-acah terpaling healthy ni, kesian anak-anak tu. Dia bagi, dia trainer, dia izinkan.
Kalau kata Echa pula, entahlah kalau anak tak makan jajan, apa nak risau. Saya kadang tunggu juga anak bawa balik jajan. Sebab mak dia pun sibuk nak juga. Kalau dia tak makan, aku tolong makankan. Awak jangan makan, mama boleh makan. Okey juga macam tu, Ma. Awak jangan makan, Awak Mama jangan boleh makan. Mama boleh makan. Why not? This is not fair, Mama. Okey. Imam Mia Hassan kata jangan budak-budak je yang suka jajan. Orang tua macam Mak Anjang ni pun suka bab-bab jajan. Abang pun suka jajan. Saya pun suka jajan. Tapi Tapi mak saya memang marah lah. Ayah saya pun memang tak bagi makan jajan. Okey. Tapi itulah dia, bila tiba penghujung persekolahan, maka pastinya akan disambut dengan jamuan akhir tahun. Itulah dia. Tak ada idea nak masak, tak ada Kadang-kadang mak-mak tak ada bajet bekerja. besar. Kalau macam kita kerja pukul 5 kan, takkanlah malam tadi kita buat mi goreng. Tak sedap dalam mi goreng pagi ni anak nak bawa. Siapa pula nak manis katnya. Okey, ni ada seorang cikgu, Ma. Dia guru kelas. Dia kata, Raifa, nama saya Raflina Rosli. Saya seorang guru kelas. Anak-anak murid saya ramai bawa jajan. Saya seorang bawa dalam kuantiti sikit-sikit lah. Bawa jajan tu sebab tu yang paling murah dan mampu dibeli. Dia kata, saya rasa sangat bersyukur lah kerana sekurang-kurangnya murid ni ada usaha lah nak bawa sesuatu. Kalau tak bagi anak makan, ajar dekat rumah, jangan makan. Kalau Jangan ada ibu makan. bapa yang tak bagi kan, macam tadi doktor sebut, sebenarnya kita didik anak kita dulu, bagi tahu dia ni tak boleh makan. So kalau dia dengar cakap kita, dia takkan makan. Jajan-jajan tu, betul tak? Kita bermula dari rumah. Okey. Tahu tak cikgu yang viral tu, Cikgu Fadli Saleh tu? Tahu. Semalam dia letak jawatan kan? Dia kata, dek kerana jajan, terdapat segelintir mak ayah ni sanggup bagi amaran kepada yang lain, jangan bawa jajan kat akhir Itu zaman. yang saya cerita tadi. Awak kat mana? Saya tahu, saya nak ulang sikit lah. Tapi dia kata untuk setahun tak salah untuk anak-anak Bagi makan, rasa lah. bagi rasa nikmat kemanisan yang besar ni kepada mereka. Tapi dia kena sound balik lah, sebab awak tak cerita pasal dia kena marah tadi. Awak memang itu di luar kuasa awak tau. Tugas awak didik anak-anak. Dia marah, dia kena marah. Jangan sesekali makan jajan walaupun siapa pun yang hidangkan. Awak pun tak boleh katanya. Amboi tuan-tuan, jangan macam tu. Janganlah marah cikgu. Cikgu bagi idea. Syuria dia kata hujung tahun okey lah lelak mata, bukan selalu. Kadang kalau anak-anak tak biasa makan, mereka sendiri tak nak makan sebab dia takut. Kecuali dia nak cuba-cuba rasa. Kitanya nak rasa. Bila Syu tukar nama? Tak, ni bukan Syu kita, ni Syuria Ijal. Macam tu. Tapi sebenarnya senang je. Perempuan kalau mesti kata anak cakap, mak minggu depan nak sekolah nak buat jamuan. Banyak je benda boleh buat pa. Saya rasa kan, tahu tak fishball? Tahu? Fishball. Tapi masih juga processed food. Pula. Habis okeylah, belikan, rebus, genteng-genteng kan jadi fishball sendiri. Boleh, itu dia tu kalau ikan gentil dia kena letak tepung-tepung sikit, berasa sikit. Tapi saya paling senang buah-buahan ataupun mungkin juga boleh buah mahal. Ada banyak buah kan, macam-macam. Buah mangga tu 3 kilo RM10. Berapa potong je dapat dik? Sekelas 40 orang. Okey, seorang makan 5. Rosli dia kata, saya tak ada hal pun kalau anak dapat jajan kat sekolah, raikan je lah. Kadang sesekali tekak budak-budak teringin kat nak makan jajan ni. Zaman kita dulu kemain tangan norin-norin dia kata. Dah tua ni je kurang. Bila anak ulur makan, tak nak, mama tak makan. Sampai 3 jam duk isap jari tu je. Lepas dia kata, jamuan bukan hari-hari kot. Nama pun jamuan kelas anak-anak. Tak apalah, bagi sikit-sekala. Kata Emma Yusak, sekali jadi parents yang sporting tak salah kan. Macam kita kecil-kecil dulu, selalu pergi jajan. Cik tu baru nak duduk. Cik. Dia kata. Tahu tak apa ni keropok yang macam jari-jari halus tu? Kan. Keropok yang dia rasa masing-masing sikit tu. Okey. Mimi. Tahu? Keropok yang tak asing lah. Ni memang kegemaran ramai ni. Kan dia sanggup tak nak gigit tu. Weh, Mak Azlinda Muhammad Jani, jamuan sekolah saya mak siap bagi nasi tomato. Wow. Ulah weh. Bila nak jamu kita? Kalau sekolah saya dulu cakap apa tu orang macam ni? Anak lot. Okey. Suraina Hasli dia kata betul lah kalau ajar dari awal dari rumah, insya-Allah anak tak pandai sangat nak makan jajan. Dia kata betul. Ajar dari rumah, dapat jajan dari keduri kahwin atau jamuan sekolah, tak siapa usik. Kumpul jadi banyak. Dah kumpul mak makan. Betul juga. Yelah. Okey. Rupanya topik ni agak hangat juga dibincangkan lah. Kenapa disebut juga kan oleh Umi. Umi kata jamuan akhir tahun anak-anak ni seronok dia nak pergi sekolah sekali-sekala. Bawa lah seorang sikit, ambil berkat, hidang makan lah seadanya. Happy hour kan. Saya kan pernah menjaga anak sendirian dulu kan. Jadi saya memang adalah dalam grup WhatsApp sekolah ni. Awak pernah ada. Sekarang dah tak ada lah. Ada. Ada seorang parents ni lah. Dia bising macam ni lah, pak, jangan bagi jajan apa semua ni. Dia jiran saya je.
Saya tahu anak dia hari-hari beli coki-coki. Awak patut tangkap gambar anak dia. Tangkap gambar, letak dalam grup. Kan rasa macam geram kita. Tapi bila kita suarakan, Kak, anak akak pun hari-hari makan coki-coki. Itu no. coklat. Lain. Aduh, Azlina macam dia kata, mak-mak tak kerja sempatlah masak-masak menu berat-berat setahun sekali kan. Betul lah. Kalau saya pun saya order mah. Yelah. Saya simple, saya order. Tapi Tak kadang-kadang apalah, order lah bihun RM50. Banyak tu bihun saya RM50. sebenarnya kalau nak senang kan, sebab dia tanya, "Pa, jamu anak bagi apa?" Saya bagi duit kat cikgu. Saya telefon cikgu tu. Saya bagilah cikgu satu. belilah apa yang patut. Tak yalah order tanya kat makcik berapa. kantin. Jangan tanya berapa tau. Jangan tanya. Tapi kita bagi. Itulah. Macam tu. Ingat tak ni apa biskut gula icing tu? Tahu atas dia ada gula, bawah ada biskut. Lepas tu kita makan yang gula je kan. Biskut dia kita simpan kan. Simpan. Lepas tu mak kita tahu kan. Lepas tu mak kita marah kan. Jajan tu pun jadi tau dulu. Sedapnya. Kalau macam kata ada kan, Tora pun boleh. Tora datang lagi. Ni coklat celup, celup. Ni coklat celup, celup rasa kacang strawberry. Tak tahulah. Lepas tu lagi satu gula-gula. Nano. Tak payahlah macam tu, Pa. Nano. Lagu dia macam itu je. Senang kan? Macam-macam lah dulu. Apa lagi? Tam-tam. Kan? Kita tahulah jajan-jajan kita pula macam mana. Yang favourite Pa apa? Favourite saya suka Super Ring sebenarnya. Oh ya? Itu yang cucuk yang semua. cucuk buat pakai cincin tu. Hai semua. Macam tu. Masa tu. Yelah. Korang cantik tak cincin kita? Lepas tu kau main kejar-kejar. Satu, dua. Saya sekolah rendah kan dekat kampung kan. Kat Kelantan tu. Duit belanja sekolah kita orang dulu 20 sen. Yelah. Banyak pun 50 sen. Jadi belanja 20 sen dekat sekolah. 30 sen bawa balik petang. Petang nak tu main-main kan? Petang tu beli ni tau, mi segera tu lah. Tapi bukan nak mi segera tu. Nak serbuk dia tu. Okey. Safura Sahri dia kata, semalam anak dapat banyak jajan. First filter dululah mana ada halal, mana tak ada halal. Dia kalau banyak makan sama dengan anak-anak. So anak saya tak ada makan banyak sebab mak dia makan banyak. Jajan dikongsi. Okey, boleh terus tinggalkan komen anda, tapi kita perlu mengakhiri segmen Sekolah Cyber hari ini. Okey, nanti kejap lagi kalau ada masa kita baca lagi komen ibu bapa lah. Mana bila sekolah jamuan-jamuan ada jajan, jamuan-jamuan ada jajan. Saya rasa ada satu jajan yang saya suka daripada dulu lagi ni sampai dia tengah sekarang. recap hidup dia ni. Apa dia? Asam katuk. Wow. Sekarang mahal weh. Sekarang dah ada satu lagi dessert dari Iran, lavaksha ke apa nama dia. Yang dikatakan rasa dia sama dengan asam katuk tu. Kita cuba dapatkan nanti kita try makan nak. Saya tak pernah makan asam katuk tu. Asam katuk tu kita orang dulu panggil taik musang. Sebab gaya dia macam tu, macam taik musang. Macam-macam. Lepas tu amal last. Saya suka cotton candy. Gula-gula kapas dalam. International. Why not cotton candy? I like it very much. Okay. Terus tinggalkan komen anda. Kita akan kembali 8 pagi utama Bucak Jam ini dengan Bernama Radio untuk anda.